Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Star Smart. Hai, anda bersama saya Aisyah Najwa binti Muhammad Izamuddin, moderator Star Smart TV, TV PSS SK Temenggong Abdul Rahman. Informasi pendidikan segenap dimensi. Anda bersama saya pada hari ini dalam rancangan Bicara Star Smart. Pada hari ini, kami akan membicarakan tentang isu kebat yang juga disebut sebagai kemahiran berfikiran aras tinggi yang selalu disebut oleh guru-guru di sekolah. Bersama-sama kita pada hari ini, tetamu khas yang akan membicarakan tentang isu kebat ini. Saya memperkenalkan jemputan istimewa kita pada hari ini iaitu Puan Zabeda binti Abdul Rashid, PI Partner Plus PDD Segamat. Puan, selamat datang ke rancangan bicara kami. Okey, terima kasih kerana jemput saya. Okey. Puan, saya nak tanya Puan 3 soalan saja. Soalan yang pertama, Puan, apakah yang dimaksudkan dengan kebat ini? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Star Smart kerana menjemput saya dalam bicara pada pagi inilah. Dan tahniah kepada adik Aisyah kerana dapat mengendalikan program bicara kita. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, untuk adik dan juga rakan-rakan di Star dan juga guru-guru di luar sana, yang dimasukkan dengan kebat ada seperti yang adik sebut tadi, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, dia merupakan satu elemen pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Yang meliputi kemahiran untuk murid-murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam proses mereka belajar. Dan di samping itu, guru-guru juga merupakan fasilitator yang menggunakan kemahiran tersebut bagi memberikan input-input yang berguna kepada murid-murid kita lah di sekolah. Okey, terima kasih Puan. Soalan yang kedua, apakah kepentingan kebat ini khususnya kepada kami, murid-murid sekolah? Okey, jadi bila kita laksanakan suatu elemen pengajaran pembelajaran, memang dia mempunyai kepentingan dan juga kita kata keutamaan dalam proses pembelajaran dan pengajaran lah. Okay. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kebat ni boleh dilaksanakan dalam kelas dan juga boleh dibuat di luar kelas, antara guru dan murid. Jadi dalam kebat ni, bagi membantu murid sekolah, sebenarnya bila kita belajar, kita mengaplikasikan ilmu yang kita ada. Sama ada ilmu tu kita dapat melalui bacaan, pemerhatian ataupun pengajaran oleh guru dalam kelas sendiri. Jadi kita mengaplikasikan ilmu tersebut bagi kita melaksanakan tugasan dalam mata pelajaran kita lah. Jadi keseluruhan mata pelajaran sepatutnya menggunakan kebat, dan memang kebat tu memberi impak yang tinggilah kepada proses pembelajaran murid. Di samping itu juga daripada aspek kemahiran berfikir, aras tinggi. Maksudnya murid-murid juga dapat mengaplikasikan kemahiran. Tadi ilmu dan kemahiran. Jadi kemahiran tu banyak, termasuklah kemahiran menakul. Kita belajar, setakat belajar. Tapi kalau kita menakul, kita naik kepada aras pemikiran yang seterusnya yang lebih tinggi. Dan yang ketiga juga, bila kita menggunakan kebat, dalam kita belajar ataupun dalam proses guru menyampaikan ilmu pengetahuan, kita juga boleh meningkatkan keupayaan kita untuk membuat pilihan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Sama ada dalam mata pelajaran kita belajar ataupun dalam kehidupan seharian kita juga. Jadi sebab tu proses dalam kelas boleh disokong oleh aktiviti murid di luar kelas. Sama ada dalam aktiviti kurikulum ataupun aktiviti pembangunan sasiah murid. Jadi dalam kebat ni bukan saja belajar dalam kelas, tapi juga ada aplikasi dan juga kita menganalisis, menganalisis isu-isu untuk kita selesaikan. Dan yang terakhir, bila kita menggunakan kebat dalam PDP kita juga dapat meningkatkan daya kreativiti kita, daya kita berfikir secara kritis, dan daya kita mereka cipta inovasi, mencipta sesuatu yang baru. Mungkin daripada ilmu yang kita dapat tu kita gunakan untuk mereka bentuk objek, ataupun kita gunakan tu untuk membuat penambahbaikan dalam proses kita
belajar dan mencipta sesuatu yang barulah. Terima kasih Puan. Dan soalan yang terakhir daripada saya, guru-guru selalu menyebut berkenaan kebat ini dalam kelas. Adakah soalan-soalan kebat ini mampu menolong kami murid-murid sekolah memperolehi TP6 dalam pentaksiran bilik darjah? Okey. Bila Aisyah sebut tentang guru membantu murid lah untuk dapat TP, tahap penguasaan TP6, memang dia sangat membantu. Okey. Sebab dalam kebat kita membuat taksonomi belum. Maksudnya kita berfikir dari satu aras yang rendah kepada aras yang lebih tinggi. Daripada pengetahuan kepada pemahaman, kemudian aplikasi, analisis, dan sehinggalah kepada tahap tinggi iaitu mereka cipta. Jadi bila kita nak buat pentaksiran bilik darjah, kita melaksanakan tugasan secara kolaboratif, secara kooperatif. Dan kita menggunakan pemikiran kita secara kreatif dan kritis. Jadi bila kita dibantu oleh guru-guru kita sebagai fesi dalam kelas, maksudnya dia menggunakan PK21, pembelajaran abad 21 yang ada elemen 4K1N. Nanti Aisyah boleh beritahu kawan-kawan apa 4K1N, iaitu K yang pertama ialah kreatif, kreativiti kreatif, kemudian kritis, pemikiran kritis, kemudian kita buat aktiviti secara kooperatif dan kolaboratif. Dan N itu ialah nilai dan etika. Maksudnya untuk capai TP6 kita bukan hanya kepada kemahiran atau ilmu saja. Kita perlu ada nilai-nilai murni yang kita pupuk supaya kita dapat berkongsi ilmu kita dengan rakan-rakan. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan rakan-rakan dengan dibantu oleh guru lah. Jadi untuk capai TP6, kalau sekolah TF5, kita ada KMR, maksudnya kemahiran reka bentuk. Jadi kat situ sebenarnya membantu murid kita untuk capai TP5 dan seterusnya TP6 bila mereka boleh membuat pembentangan, membuat perkongsian amalan baik ataupun projek yang baik melalui inovasi dan sebagainya kepada rakan-rakan kita dan juga kepada warga sekolah sendiri, atau juga lebih tinggi kita membuat pembentangan kita di peringkat daerah dan seterusnya. Jadi saya ucapkan tahniah juga kepada guru besar Encik Zurais Azman bin Ismail dan juga rakan-rakan SLC MLP, guru-guru dan juga memurid di STAR kerana dapat membudayakan PMT ataupun teknologi maklumat dan komunikasi melalui PSS ni sebagai satu usaha memperkasakan murid-murid untuk capai kemenjadian murid yang tinggi dalam semua aspek. Dan juga tahniah juga kerana Star Smart telah meneroka kepada beberapa bidang lain, nilam, kemudian kepada ikon murid dan kepada sekolah, sekolah digital dan sebagainya. Jadi tahniah kepada Adik Aisyah dan juga rakan kerana berupaya menjadikan PSS ini sebagai satu medium untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan tahniah juga kepada guru-guru pembimbing lah, kerana memastikan kualiti PDP yang sangat baik di STAR. Tahniah dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zubeda atas perkongsian itu tadi. Semoga ia menjadi manfaat kepada kita. Star Smart TV, informasi pendidikan segenap dimensi. Terima kasih dan jumpa lagi.